salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel pertandingan inovasi peringkat IPG Campus Scan 2020. Kami mulakan pembentangan kami dengan penyataan masalah. Iaitu, pertama, bagaimanakah kesedaran murid tentang pemeliharaan tumbuhan herba dapat dipupuk agar membentuk warga negara global yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan serta motivasi dalam menangani isu persekitaran. Selain itu, penyataan masalah yang ditemui kami adalah bagaimana sesebuah inovasi dapat menjadi sumber PDP berasaskan kepada pembelajaran STEM. Dan seterusnya, bagaimanakah inovasi dapat diguna pakai dalam program pendidikan inklusif. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada objektif inovasi pendidikan iaitu SGH. Pertama sekali, memelihara tumbuhan herba menggunakan inovasi pendidikan. Kedua, memupuk kemahiran, pengetahuan dan motivasi menangani isu-isu persekitaran kepada murid. Yang ketiga, membina bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diaplikasikan melalui pendekatan STEM. Dan yang keempat, membina inovasi yang bersesuaian dengan keperluan pendidikan inklusif. Inovasi Semi Greenhouse atau singkatannya SGH. Semi Greenhouse merupakan satu inovasi bertemakan kelestarian alam yang menggabung jalinkan komponen teknologi mikrobit dan komponen sains iaitu cahaya bagi murid sekolah rendah. Inovasi ini juga dibina bersesuaian dengan program pendidikan inklusif. Ini merupakan komponen inovasi pada pandangan harapan. Komponen ini terdiri daripada sistem kepung cahaya, medium penanaman, lubang pada tapak medium penanaman dan tangki ikan. Lubang pada tapak medium penanaman berfungsi untuk menyingkirkan lebihan air siraman. Dan sistem kepung cahaya pula berfungsi untuk memaksimalkan jumlah cahaya matahari iaitu cahaya semula jadi memasuki kawasan medium penanaman. Sistem kepung cahaya ini menggunakan konsep fizik iaitu pantulan cahaya. Ini merupakan komponen inovasi medium penanaman. Di medium penanaman terdapat sistem kepung cahaya, pengesan kelembapan ataupun sensor kelembapan dan lubang penanaman. Di sini, kami meletakkan 4 lubang penanaman bagi memastikan tumbuhan herba mempunyai ruang yang cukup luas untuk membesar. Ini merupakan komponen inovasi pandangan belakang. Di bahagian belakang, terdapat Swiss dan mikrobit. Terdapat juga biojisim. Biojisim merupakan medium penanaman bagi biojisim merupakan medium penanaman yang digunakan untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan herba. Ini bagi menggantikan fungsi tanah. Jika kita lihat, mikrobit disusun dengan rapi agar tidak berlaku apa-apa kerosakan kerana sistem ini melibatkan pengurusan cecair iaitu air. Seterusnya, komponen inovasi dari pandangan kanan. Di pandangan kanan, kita dapat lihat terdapat salur air keluar dan salur air masuk. Salur air masuk ditandakan dengan nombor 1. Salur air keluar ditandakan dengan nombor 2. Di sebelah salur air masuk terdapat satu tanda menggunakan simbol air dan anak panah masuk. Di sebelah salur air keluar pula terdapat juga simbol air dengan anak panah keluar. Ini bagi memudahkan pelajar program pendidikan inklusif. Di sini pula adalah komponen inovasi yang terakhir iaitu jaring.
Jaring digunakan bagi meminimumkan serangan daripada makhluk perosak. Kami menggunakan cara pemasangan konsep Lego, di mana pemasangan inovasi ini tidak menggunakan apa-apa barang berbahaya ataupun tajam seperti paku, skru dan sebagainya. Komponen inovasi konsep Lego. Konsep Lego dibina dengan menggunakan saiz tapak yang besar diikuti dengan saiz medium dan saiz kecil. Ini menjadikan model lebih stabil, mudah dipasang, mudah ditadbir dan tidak berbahaya kepada murid pendidikan inklusif. Ia juga sangat sesuai digunakan untuk pelajar sekolah rendah. Pemasangan model seperti ini juga memudahkan proses penyelenggaraan kerana model ini akan diselenggara sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan. Dalam situasi sebenar, model semi greenhouse diletakkan bertentangan dengan sumber cahaya seperti tingkap atau sumber cahaya lain. Sumber cahaya yang digalakkan adalah sumber cahaya semula jadi daripada matahari. Cahaya memasuki model semi greenhouse ini melalui 2 kaedah. Pertama adalah melalui bukaan di bahagian hadapan dan juga bukaan di bahagian atas. Cahaya yang memasuki model semi greenhouse pada arah bertentangan ataupun arah hadapan akan dipantulkan semula ke medium penanaman. Ini dibuktikan melalui ujian laser. Sistem ini digelar sebagai sistem kepungan cahaya. Sistem kepungan cahaya ini dibina bagi memaksimalkan jumlah cahaya semula jadi, iaitu cahaya matahari yang memasuki medium penanaman bagi model semi greenhouse. Ini adalah berketepatan dengan konsep model penanaman semi greenhouse, iaitu penanaman di dalam ruang tertutup seperti kelas dan rumah. Sistem kepungan cahaya ini juga dapat menggantikan cahaya alternatif seperti cahaya lampu dan cahaya lain yang seakan dengannya. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah sistem semi greenhouse ini berfungsi. Sistem semi greenhouse ini menggunakan aplikasi kitaran ekosistem. Kitaran ekosistem bermula apabila suis dihidupkan. Apabila mikrobit mengesan kekurangan air daripada sensor kelembapan dengan tahap kelembapan minimum adalah 20%, output mikrobit mengeluarkan bunyi dan simbol muka sedih dan pam air daripada tangki ikan ke medium penanaman bermula. Jisim biomass di bahagian medium penanaman menyerap air dan meningkatkan kadar kelembapan. Apabila mikrobit menerima input bahawa kelembapan medium mencukupi, output muka senyum akan dihasilkan dan pam akan berhenti untuk mempam air ke medium penanaman. Lebihan air akan keluar melalui lubang bahagian bawah medium penanaman. Air akan kembali ke dalam tangki ikan. Kitaran ekosistem ini akan berulang dengan bantuan mikrobit. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada kos perbelanjaan bagi penghasilan semi greenhouse. Pertama sekali, semi greenhouse dibahagikan kepada dua, iaitu bahagian elektronik dan juga struktur rangka. Bahagian elektronik melibatkan 66.8% perbelanjaan, manakala struktur rangka merangkumi 33.2% perbelanjaan. Bahagian elektronik
memerlukan perbelanjaan sebanyak RM145.67, manakala perbelanjaan bagi struktur rangka adalah RM72.40. Jumlah keseluruhan perbelanjaan adalah RM218.70. Sekian daripada kami, terima kasih.